Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Salam jemaat penghulu segala hari. Semoga kita diberkati, diberikan kesihatan yang baik, dapat konsisten profit dalam saham, dapat improve dalam kita punya dunia saham ni dari segi pengetahuan, skill-skill yang lain. Okey, so kita pergi kepada GBS screener momentum pada hari Khamis. Counter-counter yang momentum yang last kali masuk dalam screener ni adalah SNC, TAFI, SMI, Celcom, Elektronik, Data Prep, EPMB, CHGP dan IHH. Okey. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9 counter yang syariah. 9 counter, tapi kalau overall kita tengok dekat GBS volume tu, sebenarnya banyak counter. Okay. Ni maintain. Time ada naik. Amico ada naik. Cihin. Omesti. Okay. Antara lainnya. EcoWorld. Ni. Semua ada naik last minute tu kan. Kita tengok sesi petang tu banyak juga yang menyelah. Even market merah. Okay. Yang ni kita tengok sekejap. Inari. Inari jatuh teruk hari Khamis Kalau kita dari segi candle, Allah, ada lukis-lukis lah pula. Okay. Okay, kalau dari segi candle, bila dia dah, dia naik. Bila dia ada candle macam ni, pin, indecision apa ini macam pin saya pun tak tahu nama dia ni. Bila dia ada macam ni, pin bar, doji, apa-apalah yang bentuk kecil-kecil je ni, bila candle start mengecil tu, maksudnya dia start nak berubah kedudukan. Kalau dia dekat bawah, kecil-kecil, maksudnya dia nak berubah naik atas. Kalau dia kecil-kecil ke atas, dia nak turun ke bawah. So, kita kena be ready Kalau dia ada kecil-kecil macam ni, kebarangkalian nak turun tu ada. Okay. So, kita kena berhati-hati. Kalau nak selamat, biar candle ni berjaya di atas oleh candle next. Maksudnya ada satu candle lagi bullish, dia mengatasi candle kecil ni, tak apa. Okay, saya nampak macam pin ataupun doji. Okay, lepas tu yang ni tengok esoknya dia drop lagi, dia bagi another doji. The next day dia bagi satu besar ni macam engulfing, bearish engulfing. Dan dekat sini dah ada tanda exit lah kalau yang pasal indikator. Yang tak pasal indikator, yang base solid naked chart, akan nampak candle ni dah mengatasi candle sebelum dia dah turun kat sini. Kalau nak confirmation seterusnya, dekat hari ni lah, 25 November dia dah betul-betul dah turun. Kita tutup tutup. Okay, ini dia satu, dia bagi tanda nak turun. Yang kedua, tengok okay, dia dah turun, tapi berjaya tutup atas. Okay, maybe belum lagi. Yang ni kita dapat satu confirmation memang dia nak draw Ada bearish engulfing. Sepatutnya kena exit kat sini Kalau tak ada indikator, kena baca candle lah. Kalau ada indikator memang ada tanda exit. Itu dari segi candle. Okay, kalau dari segi indikator, okay, kalau kita tengok Stoch RSI, GBS Stoch RSI, kat sini dah ada cross down cross down biru cross ke bawah merah. Biru cross down merah ni dead cross Bila dead cross patutnya keluar lah. Confirmation dengan MACD, ini adalah MACD, GBS MACD yang dicampur dengan Bollinger Band. Standard deviation 1 dengan standard deviation 2. Ada 2 BB dua Bollinger Band. Sebab senang nak tengok. Rasa nak tengok dia punya ni ini seumpama parabolic SAR. Kalau kuning dia naik, kalau dia biru dia downtrend. So kat sini dia bagi lagi satu signal yang dia nak turun. Okay, biru cross bawah merah. Lepas tu ada tanda biru, sepatutnya keluar. Itu kalau pasang indikator Stoch lebih cepat Kalau kita bandingkan Stoch dia detect dekat sini. Kalau boleh tanda. Sekejap. Stoch dia detect dekat sini untuk exit. Okay, MACD dia sedikit slow. MACD dia detect kat sini. Nampak? Ini ada timing tak? Mana timing
16 pukul 16 pukul 4. Dia ni pukul berapa dia detect? Tak nampak pula. Sekejap delete jap. Saya nak tengok pukul. Macam mana nak tengok? Pukul ke hari? The next day dia turun. Lambat sikit ni MACD ni. Okay. 23, 24 2 hari lewat. MACD 2 hari lewat. Stop dah cross down bawah 23 bulan. MACD cross down bawah dekat 25 bulan. SMI bagi tanda merah ni lebih awal untuk berhati-hati. Tapi belum lagi sampai ke puncak gunung ni volcano ni. Ini tanda hati-hati. Bila dah merah tu, maksudnya dia dah sampai tahap overbought dah terlebih belian. Tapi belum semestinya kena keluar. Kita tengok sampai ada lain-lain signal. Sama ada dia sampai ke resistance. Kalau dia dah merah, dia dah overbought. Lepas tu kita tengok dekat atas, dah sampai dekat resistance. Contoh resistance. Sekejap Contoh resistance gancat. Contoh resistance dia dekat RM4.11. Lepas tu samalah dekat situ masa tu merah. Kita kena hati-hati maksudnya kebarangkalian nak jatuh. Sebab apa? Dia dah sampai dekat resistance. Macam ni. Resistance dekat mana dia jatuh? Dekat line touch. Line touch tu apa? 20 candle sebelum yang tertinggi. So dia dah sampai satu-satu resistance yang kuat. Dia pun drop. So berhati-hati bila merah dah ada. Okay, merah dekat sini lagi. Dia lebih awal. 18 bulan. 19 bulan dia makin merah, makin tebal. Makin meninggi. Dan sini 23 dia dah buat puncak Everest. Bukan puncak Everest. Everest tu sejuk. Ini masalah berapi. Nak junam. Nak bakar duit kita dah. Kalau tak keluar lagi, bahaya. Okay, itu kalau pasal indikator. Indikator ni bagi saya penting juga untuk confirmation. Kalau yang biasa baca candle, dia kena tunggu kat sini lah. Cabut keluar 24 bulan. Confirmation memang nak ada ni bearish engulfing. Dia dah drop. Itu dia slow sikit . Even ada orang kata naked chart lebih cepat. Tapi kadang-kadang kita guna indikator dah tahu dah dia nak drop. Kat sini lagi. Dia ada pros and cons lah. Semua benda, semua teknik pun. Okay. Kalau kita mahir dua-dua, apa salahnya kita guna dua-dua. Okay. Jangan condemn mana-mana lah. Indikator tak indikator, better naked chart atau tak naked chart. Why not guna dua-dua? Kalau serabut, okay fine. Guna satu saja. Tapi kena disiplin lah. Kalau dah guna candle, keluar guna candle. Macam tu je. Alright. So, kita pergi ke counter yang kita nak tengok SNC. SNC dia ada bonus issue ke apa? Saya nak bagi warrant So, kena hati-hati. Kalau ikutkan ni, dia dah sampai dah ke TP1. TP1 yang ni lah dia punya resistance dia. 780. Dia sudah pergi 775. Sepatutnya dah boleh take profit Selalu saya pun showkan take profit 1 bit below resistance Sebab resistance selalunya memang orang dah tunggu dekat situ. Jadi kita nak cepat dapat profit. Kita tak nak tunggu lama-lama. Sebab kalau kat sini macam bas kena beratur panjang. Kalau sini kita masuk kat station yang kurang orang. Kurang orang menanti. So kita lah dapat masuk naik bas dulu. So dapat profit dulu. So siapa yang beratur kat 775 dah keluar, dah dapat duit lah. Okay. Masuk dalam 90, 775 take profit, settle. Dah dapat dah income dia. Siapa yang stay, dia kena tunggu hari Isnin. Resistance melepasi ni, candle melepasi resistance ni. Lepas tu try lah TP bawah ni 815. Kalau berjaya lepas. Kalau tak, dia touch and dia drop. Kena pasang trailing stock dekat mana-mana Pasang trailing stock kat mana-mana. At least dia turun, kita masih profit Siapa yang masuk 690. Okay. Ini contoh orang yang tak guna indikator. Buat macam ni sudah. Tanda dia punya ni lah. Tanda dia punya apa? Resistance dan support.
So kita tanda sendiri dekat mana kita nak entry, dekat mana kita nak TP, dekat mana kita perlu cut loss. Sudah, ikut je kita punya trading plan tu. Lantaklah orang nak kata apa kan. Jangan terikut-ikut dengan orang lah. Kita ikut kita punya trading plan sendiri. Alright, ini siapa yang pakai tu. Siapa yang pakai indikator boleh je tengok apa-apa signal indikator ya. Apa-apa saja signal indikator untuk kita TP ataupun kita entry ataupun exit. Okay, contoh kat sini kita nampak dia sampai upper BB Bollinger Band. Selalunya sampai upper BB tu dia ada satu resistance yang kuat. Okay, sekiranya ada satu lagi candle berjaya pergi dekat BB ni. Okay, katalah pada pagi-pagi hari Isnin berjaya dengan strongnya volume, candle ni pop dia lekat ke atas ni memang ada kuat lah. Selalunya candle dia touch je dia terus naik ya. Dia touch je upper BB ni dia akan naik lah. Lepas tu dia drop lah. Tapi ada peluang lah maksudnya masih ada peluang beberapa untuk sampai ke 815. Tengok volume hari Isnin. Kalau ada masuk 1000 lot tu alhamdulillah boleh dah dapat TP tinggi. Kalau tak, get ready untuk TP kat mana-mana ni. Sebab takut dia dah sampai dia punya maximum resistance. Tak berjaya nak pergi TP 2. Okay, sebab dia ada nak keluarkan warrant ke apa tu. Takut orang akan sell. Nanti baca news je baca dekat company announcement. Dekat KSC screener ada. Okay, macam ni dia dah bagi tanda-tanda sikit overbought. Tapi belum macam ni kan dia ada beberapa waktu lah. Kiranya dia tak terus sharp turun maksudnya kita jangka dia naik dululah hari Isnin sikit. Lepas tu dia drop. Dia naik. Lepas tu dia drop dia naik sekejap lepas tu dia drop. So kena kalau boleh TP tu TP lah ya. Gitu. Yang baru nak masuk ni agak bahaya. Kecuali tangan sotong cepat fast in fast out. Boleh. Memang dia ada momentum untuk naik. Tapi dah tinggi. Kita takut sebab dia dah sampai upper BB. Memang yang upper BB selalu ada momentum tinggi. Tapi dia pergi sekejap 2-3 bit. Siapa yang ada banyak guni banyak duit, bolehlah masuk banyak-banyak tu. 3 bit pun dah untung. Kalau yang modal kecil nak harap 3 bit tu mungkin tak berbaloi risiko tinggi. Nanti kita perlukan 5 bit tapi dia tak capai sebab dia pergi 3 bit je. Okay. Kita modal tu kira dapat modal balik je ataupun mungkin untung RM50 saja. Berbaloi tak dengan risiko yang kita nak tanggung. Kata kerugian berapa? Nak untung 50, rugi sampai 300. Tak berbaloi lah Siapa yang modal tinggi tak apa, dia fast in dia 3 bit pun dia dah untung 1000 ke. Semua tak ada masalah untuk dia. Alright. Kita ikut poket masing-masing lah. Boleh nak masuk tapi kena berhati-hati. Kena jaga stop loss Saya rasa kalau nak masuk counter macam ni yang kita tahu ada momentum, minat belian ada, volume ada masih ada peluang nak naik. Dia buat bullish yang Gaffing selalu akan naik dulu sebelum turun. Siapa berani ambil risiko kat sini, bolehlah masuk. Tapi jagalah pasang trailing stock. Trailing stock tu macam mana? Trailing stock tu macam kita pasang kat loss tu. Cumanya kita nak gunakan untuk take profit. Bila harga tu naik, kita pun naikkan kita punya trailing stock. Trailing stock tu macam echo. Dia mengikuti harga semasa. Okay, once dia dah naik, kita ikut 3 bit kat belakang dia. Harga naik lagi, kita ikut 3 bit belakang dia. Kena duduk depan screen Sebab kita nak fast in, fast out. Bukan nak swing Nak swing kena tunggu dia turun dulu baru masuk. Kalau nak fast in, fast out, tak apalah. Okay. Itu pun kena tengok dekat minit kecil Kalau nak tunggu tengok dia akan drop dulu ke akan terus naik. Tengok 15 minit. Okey, 15 minit kita tengok dia bagi doji-doji kecil. Selalunya doji-doji kecil dia nak buat apa? Nak tukar nak tukar. Kedudukan ni kalau kat atas dia nak turun bawah. Nampak? Ni pun berkano dah tinggi. Semua di atas RSI pun dekat 69, ADX pun dah tinggi sebab ADX yang bagus momentum atas 20, sekarang dah sampai 55.
So dia dah hampir tahap tinggi dia lah. Mungkin dia drop dulu dan dia naik sekejap. Kita tahu dekat daily dia akan naik sekejap dan turun. So maksudnya dekat minit kecil mungkin dia drop sekejap dan dia akan naik. Mungkin kita ada peluang nak masuk dekat harga lebih rendah. Okay, tak perlu kejar lah. Untuk yang tu tangan sotong. Fast. Tekan masuk cepat. Tekan keluar pun cepat. Boleh masuk. Lepas tu pasang ni. Pasang indikator lah yang ada gancat. Okay. Contoh tunggu kat 7.3 sen. TP dekat mana? 765. Dah. Cukup. Keluar. Jangan duk masuk lagi counter tu. Tunggu dulu sebab dia ada nak buat something kan. Abonnement issue ke apa tu. Tunggu dah settle. Dia dah calm down dah. Bolehlah kita masuk semula. Okay. Okay, next. Counter lain. Tafi. Okay, Tafi. Daily. Internet lambat lah pula. Daily. Okay. Alright. So. Silakan dulu. Okay. Untuk swing. Untuk swing. Kita nampak dia nak start reversal Kita delete lah lukisan ni. Okay. Untuk swing kita nampak dia start reversal sebab apa? Sini kita tengok dia doji. Dia start bagi bearish engulfing dan dia pun drop. Drop. Sampai dia bagi doji Satu dia bagi doji ni. Tengok still bearish engulfing. The next day. Dia blue. Tapi tak mampu bertahan, merah balik. Lepas tu doji. Lepas tu tengok. Dia merah balik. Lepas tu dia start bullish. Maksudnya. Dekat sini dia dah buat satu decision yang dia cuba untuk naik semula Dia naik. Dia buat kecil-kecil. Dia turun. Lepas tu dia buat kecil-kecil. Kita tahu dia nak start naik lah. Kita expect dia nak naik. Lepas tu kita tengok. Betul ke tidak kita confirmation dengan Indi. Dekat bawah ni. Kalau dia dekat bawah betul dia nak naik. Kalau dia dah naik ke atas, kalau benda ni berlaku gedek-gedek kecil-kecil ni dekat bawah, kono-kononya. Kecil-kecil ni dekat bawah, tapi dekat kita punya oscillator, ni panggil oscillator semua benda lah ni. RSI, Stoch, RSI, MACD tu semua oscillator. Okay, bila dia ni berlaku kecil-kecil kat bawah, kononnya kita kata kalau kecil-kecil kat bawah dia akan naik ke atas. Tapi tengoklah kalau dia ni dekat atas, tak ada mana dia nak naik atas. Tak kisahlah hang kecil ke apa ke. Okay, dia overbought dia tetap payahlah dia nak naik Overbought maksudnya dia start nak jual take profit. Okay, sekarang betul. Sebab dia kat bawah, so maksudnya dia akan naik ke atas. Semua pun kat bawah, sini ada kolam accumulation kolam itik. Ni kolam itik. Okay. Dia dah sampai satu volcano. Dia cair. Dia turun masuk laut. Dia start nak naik balik bawah gunung. Tapi kolam tak siap lagi. Kolam siap macam mana? Macam ni. Ni kolam penuh. Dia start nak naik ke atas. Biru ni. Cross atas merah. Okay. Kita tahu dia nak start naik dah. Ini mungkin fast bawah. Buy on dip Kita panggil buy on dip. Risky. Siapa yang nak beli buy on dip, jadikan ni support, bocor cabut. Okay dah, dekat situ. Ni, harga apa? 1980. 1980. Turun 2 bit bawah 1980. Cabut lah. Takut dia buat lagi bawah. Contohnya buy on dip. Tapi siapa yang buy on confirmation confirmation. Okay, tunggulah dia cross up dulu. Yang ni cross up. At least Stoch RSI cross up. Sekarang dia dah mendata. Tunggu dia naik atas. Selalunya yang okey dia naik atas dekat 20. Ini Stoch pergi kat 20 ni. Bila dia kat area sini. Contoh ni nampak. Kita tanda kat sini Kat sini. Area sini lah. Dia pergi atas 20 kan. Tengok kat atas. Okay.
Nampak tak? Dia pun ada buy dah boleh naik. Sekarang ni, dia dekat betul-betul dasar. Kita taruh dindong. Dindong tu macam mana? Dia accumulation lah sideways. Tintong. Kalau orang yang tangga sotong 2 bit je, dia boleh tengok kat TF kecil. Mungkin dia ada peluang untuk profit. Kalau yang apa ni? Kalau yang swing bukan kena confirmation. Kalau yang ni tak apalah, dia tunggu turun dekat RM2.18 ke, dia TP kat 255, tak apalah. Dia tahu harga tu main dekat area sini, dia nampak harga main di antara RM2.10 sampai dekat RM2.30. So dia nampak sini tu dia ada peluang nak dapat 20 sen ke. So dia main dindong. Tapi kena tengok screen lah sebab 15 minit. Kena orang yang intraday lah. Orang intraday ataupun full time trader. Orang yang ada kerja tak nak masuk nak tengok, tak sesuai. Better tunggu confirmation. Ataupun nak masuk juga, tak kisah harga berapa, masuk je. Jaga support ni. Bocor kena cabut lah. Kat daily ni. So kena bertahan lah kalau merah. Sebab kita masuk, kita tak tengok screen. Kita tak dapat nak tunggu. Kita nak tunggu dia turun kat support sini. Dia nak turun kan? Nak tunggu dia turun harga kat sini. Tengok volume tinggi macam ni. Ada buy sini nak tunggu turun betul-betul. Katalah paling kurang kita nak tunggu bawah tu. Takut tak kena. Pergi tengok kat market depth. Kat mana orang beratur. Mungkin kita tak sabar. Kita tunggu. Kita katalah kebanyakan orang beratur dekat RM2.06. Kita naiklah atas sikit. 1 bit atas dia. Kita cepatlah sikit dapat peluang. Itu kalau dia turun Kalau dia tak turun, orang tak tahan sabar, mungkin tunggu kat RM2.18. Kalau kena. Orang yang full time trader tak apa, dia boleh tengok minit kecil. Dia nampak ada peluang jatuh, dia boleh ambil. 15 minit. Lambat betul Dah 15 minit. Okey. Ni. Nampak ada peluang tak nak jatuh? Sebab tu saya still nak kena guna Indi. Sebab nak tahu dia dekat atas ke kat bawah. Macam ni. Okey. Mungkin ada peluang. Kalau biru ni cross ke bawah, dia akan jatuh. Kita pun okey. Kita boleh tunggu harga bawah sikit. Tak perlulah beli harga mahal. Mungkin boleh tunggu dekat 225 ke. Ataupun bawah lagi. 218. Ataupun dekat sini ke 210. Ada peluang lagi nak tunggu. Sekali dia jatuh kat mana? Minit 15. Dia drop. Dia akan jatuh dekat line apa? Line hijau. Okay. So mungkin kita nak tunggu kat line hijau. Area sini. 220. Apa ni? 2210 jugalah tunggu harga 2210 contoh. Hopefully dia turun. Okay, kalau dia terus terbang memang bye-bye lah. Yang tu adalah tangan sotong, dia akan kejar waktu tu lah. Macam mana dia kejar? Dia tengok market depth. Tengok B-Web. B-Web bawah daripada harga semasa. Contoh harga semasa esok hari Isnin adalah RM2.295 ni. B-Web adalah 2270. Boleh masuk. B-Web tu dijadikan sebagai support. Okay. Kalau dekat indikator ni ada B-Web intraday. Ini B-Web. Ni. Yang lain bertukar-tukar color ni. Satu line ni yang bertukar-tukar color. Kejap hijau, kejap merah, kejap hijau. Itu adalah B-Web. B-Web boleh jadikan support. Kita tahu support dia dekat sini. Harga semasa kat sini kita boleh masuk. Bila harga B-Web tu duduk di atas, kita agak bahaya sebab B-Web tu akan jadi resistant. B-Web tu purata harga pada hari itulah. Pada ketika itu. Itu adalah B-Web. Okay. So, dia macam mana nak kata? Kalau kita tengok dalam daily, nampak dah nak reversal. Cari strong support, cuba beratur beberapa
platform, berapa station, berapa harga lah siapa yang jadi nak collect tu. Mungkin dia tunggu kat sini satu harga, tunggu kat sini satu harga. Contoh tunggu kat 20 point berapa ni, kalau konon-konon dia jatuh, nampak macam nak jatuh, lepas tu tak macam 2.10 je dia turun kan. Okay, ataupun tunggu confirmation. Tunggu confirmation, dia cross up. Ni. Sekejap. Kalau boleh tanda saya pun tak pasti. Kejap. Kat sini. But alert. Tambah alert. Sekiranya dia dah cross. Merentasi apa? Ke atas. Sila bagi alert kat kita. Berapa kali? Setiap kali. Setiap bar apa benda. Tanda nanti dia masuklah dalam kita punya phone. Kalau siapa yang linkkan dengan phone. Macam mana link dengan phone ada dalam video YouTube saya. Okay. Alert kita nak linkkan dekat phone. Ada cara dia. Okay. Kita pakai Gmail bot. Gmail bot dah macam robot. Pasal sini. Once dia cross. Alert kat kita. Kita pergi masuk sekejap dekat. Minta sekejap. Keluar sekejap lah daripada kerja kita tu. Beli. Dan jaga support lah. Kita jaga support lah. Maksudnya. Bila dia tintik. Tetap bunyi alert kat kita tu. Kita terus pergi queue buy. Lepas tu jaga support dekat area mana kita nak jagalah. Dekat sini ke. Once dia drop kita kena jual lah. Pasal alert terus pergi jual. Ataupun pasang siap-siap lah. Pasang cut loss siap-siap. 2 bit bawah ni kita nak cabut. Contoh sebab kita dah masuk harga. Bila dia cross alert bagi tahu kat kita. Boleh beli. Kita pergi beli terus. Tengok kat market deck tu. Ada boleh masuk tak? 1000 lot nampak hijau-hijau tu. Bolehlah join. BWebs duduk bawah harga semasa. Okay, masuk. Masuk je. Dan swing. Okay, sebab kita nak swing kan. Swing. Boleh TP kat mana? Boleh TP sampai atas ni pun. Sebenarnya. Higher dia. TP kat RM4. Masa tu takkanlah boleh pergi. Daripada harga kita masuk. Katalah masa dia tek-tek tu. Harga RM2.30 ke, tak kisah. Harga berapa-apa lah. Kata harga tinggi sikit. RM2.40. 425 kan kita boleh masuk kat sini kan. Kat line hijau ni baru kita masuk. Kita nak TP dekat sini. Tunggu je lah. Seminggu sekali. Seminggu sekali masuk. Tengok harga dah naik belum. Ataupun setiap kali balik kerja. Tengok harga dah naik sampai mana. Kalau dah naik. Trailing stock tu tukar. Buat naik sikit tempat cut loss kita tu. So kita dah profit lah. Belum lagi. Kita pasang kat harga kita masuk konon. So dapat hari balik modal kita. Lepas tu tengok. Hari esok-esok ni 3 hari kemudian harga naik lagi sampai situ ke. Tak kisah. Kita pun pasang. Trailing stock naik atas sikit. Harga cut loss kita pasang naik sikit lah. Masa ni kalau jatuh. Kita dah profit lah. Macam tu cara dia. Kalau tak jatuh dia naik-naik lagi. Kita pun tukar lagi naik lagi. Harga naik lagi. Kita pun naik lagi trailing stock. Dan seterusnya. Sampailah kita TP. Macam tu. Cara nak swing. Tak adalah kita swing dalam keadaan rugi. Okay. Kita swing. Kita dalam keadaan win. Alright. Sebab Tafi nampak ada peluang untuk kita swing. Terdekat. Kalau takut nak tunggu sampai RM4 lebih. Pasanglah. Indikator gancat. Gancat sikit sangat. RM2.49. Sini walau RM2.49 semua ni dah cross up. Merah ke cross up. Kuning pasal ke buat traffic light. Rugilah kita TP kat sini. At least TP dekat mana tengok yang mana dia bersentuh selalu. Ini dia drop kat sini. Ini dia sentuh dia drop. Maksudnya situlah dekat dia punya resistance. Sebelum ni support. Sekarang dah jadi resistance ni. Sebelum ni dia jadi support. Bocor. Lepas tu jadi resistance. Support become resistance. SBR. Ini SBR dia. So mungkin kita boleh TP dekat SBR. RM2.80. Contoh lah. 245 sejauh sangat. TP bawah sikit lah. RM2.80 ke apa. 2282 ke. Suka hati. Okay, kalau rasa RM4 tu terlampau jauh. Sebenarnya logik
dia akan boleh cari resistance dia balik. Ataupun kita nak guna Bollinger Band. Bollinger Band. Bollinger Band. Lambat. Okay. Bollinger Band dia dekat line tengah. TP bila naik atas. Tetap kat atas. Tinggi RM3.90. Ni. Kalau siapa takut dekat RM3. RM4 lah. Siapa berani ambilnya apa BB. RM4 lebih juga. Dia middle BB akan cari apa BB. Okay. Kalau bocor. Middle BB. Kalau bocor dia akan cari lower BB. Kalau dia naik dia akan cari apa BB. Senang je macam tu je konsep dia. So boleh swing. Kalau tengah-tengah ni. Ni semua line ni merah nanti dia cross up. Ni. Bila dia dah drop. Lepas tu ada satu hijau. Lepas tu merah tu dia start cross up line kuning. Lepas tu dia buat traffic light. Merah, kuning, hijau. Swing saja. Sampai kita nampak yang merah start menunduk. Lepas tu dia cross down bawah tu memang keluar tapi dah lambat. Dah lambat lah. Kalau kat sini dah cross ke bawah kita tak keluar-keluar lagi. Dah terlambat. Sebab sebenarnya kita tahu. Bila dia dah touch dekat upper BB. Bollinger Band. Selalunya. Ni dia touch kat upper Bollinger Band. Lepas tu dia buat doji. Confirm lah dia nak turun. Resistant. Lainnya dia touch upper BB. Dia buat solid bullish. Mungkin akan naik lagi. Ini dia dah buat doji. Maksudnya dia dah sampai resistant. Dia dah penat. Exhausted exhausted. Ya ke? Macam tu ya. Kepenatan. Kita pun dah overbought. Dia pun turun. Okay. Siapa guna BB pun boleh juga trade. Middle BB apa BB. Harga dia pun nampak rebound kat sini. Ini resistant dia. Dah ada auto dah resistant kat sini Yang merah tu resistant lah. RM3.04. Sini pun resistant yang dulu-dulu tu. Boleh juga RM2.52. Ni nampak. Kalau kita besarkan ini resistant yang sebelum ni pada 26 Ogos. Ini adalah resistant. 24 Ogos. So dia history repeat itself. Kita tahu nanti dekat area sini akan ada satu resistant. Resistant lama dia. Pun boleh juga nak TP dekat sini. Kalau berjaya breakout TP atas ni. Berjaya breakout lagi TP atas ni. Okay. String. Volume ada. Tengok volume dia macam ni. Volume kering. Waktu jual volume sikit. Betul lah tu. Susah untuk kita tunggu dekat bawah dan beli. Ada volume naik. Bila dia dekat bawah ada volume naik. Ni volume tinggi dia kering. Waktu jual orang tak berapa ramai. Waktu beli orang ramai. Masuk sekali. Tunggu swing pula. Tak kisahlah berapa bulan. Swing je lah. Dia nak sharp entry. Tu je masalah. Bila dah masuk tu. Swing je lah. Ikut. Lepas pakai trailing stop. Tapi boleh masukkan dalam watchlist. Boleh swing. Alright. Lagi counter apa? A time ni buang orang. Sebab apa? Dyson. Kan ada isu. A time. Orang saut kat sini volume tinggi. Semua pakai saut. Dia bertahan dekat EMA 100. Ni EMA 100. No. Dia punya highest low dia. Highest low. Lower low dia. Apa ni? 52 weeks low. Ini. Ni warna orange. Nilai telah rendah pun warna orange. 52 minggu harga terendah. Dia sampai sini ada orang dah start nak collect. Okay. Dia bahaya sikit lah Sebab baru sikit je orang collect kat sini. Baru 2-3 hari. Kalau dah banyak candle dah mengatasi. Okay. Ini cut risky. Kalau kata kita nak try masuk.
Nak sebab rasa dah paling bawah dia tak akan dah jatuh bawah lagi, boleh ambil. Tapi jaga dekat 38 sen. Once dia dah drop, bocor, 38 sen terus keluar. 2-3 bit di bawah tu lah Kadang-kadang operator dia saja nak buang retailer. Dia buang harga 2 bit, lepas tu dia terbang. So kita mungkin letak harga 3 bit bawah, 385, mungkin 365. Okay, once harga jatuh 365, cabut. Siapa yang nak beli daripada bawah lah airtime. Okay, tak tahu apa cerita lagi. Yang ni tak boleh nak komen sangat sebab dia memang buang. Ini baru start nak collect balik. Okay, betul-betul ikhlas nak collect dan nak start rebound ke? Just orang nak apa ni? Dia orang nak operator lah. Operator dia cuba nak tahan harga. Kita tak tahu dia cuba nak main-main didong dalam ni je. Sideway. Okay. Altronic. Salah je AR. Nampaknya. Okay. Apa yang berlaku ni? Ada banyak tanda-tanda. Ini sebelum ni resistant become support 485. Okay. So projection price dia, ini dia buat low. Kita copy balik. Loan. Okay, 590 kita jadikan target. Ataupun kita ambil yang resistance sebelum ni yang ni ataupun yang ni. Ni ada dua. Ini kalau ada indi, tak ada indi, boleh tengok candle mana banyak kali dia sentuh dekat situ, dia drop. Macam ni dia sentuh, dia drop, dia sentuh, dia drop. Dia try naik sekejap, drop balik. Ini touch, drop. So kita tahu situ resistance kuat. Ataupun area sini. Kalau nampak kotak, area sini. Tak lekat pula dia. Ni sekejap bagi besar. Ni nampak. Nampak tak candle ni dia touch sampai sini dia drop. Sini dia lepas. Kalau rajin nak buat sampai dia sampai kat atas ni pun boleh. Tapi jauh pula 550 sampai 590. 4 sen beza pula. Dindong resistant. Kalau nak sharp apa resistant mungkin kat 550 dia punya psychology price tu selalu 550, 650, 60 sen, 750. Itu dia punya psikologi lah. Harga bundal tu. Ni tengok dia mampu bertahan tak area ni. Kalau dia okey, kalau nak tengok ini dekat atas ke kat bawah. Okey, kat atas. Agak bahayalah. Agak bahaya sebab sini dah ada volcano tapi RSI pun dah agak tinggi. Storage pun tinggi. Kalau ni resistance storage dia dekat sini. Dekat sini 98%. Kalau mampu dia pergi sikit lagi boleh pergi sampai 98%. Lepas tu jatuh. Ada sedikit lagi peluang kalau berani sebab dia dah dekat atas. Kalau macam ni pun kita tengok dia sampai kat dia punya upper BB Lepas tu pasang BB. Kalau kita hanya pasang ikut MACD, nampak biru masih hitam merah. Tapi kita tak tahu sebenarnya dia dah dekat upper BB. Okay, betul lah BB selagi mana MACD, selagi line MACD di atas signal merah, sepatutnya bullish kan. Cumanya dia dah atas dekat upper BB, dia berisiko. Dia dah sampai dekat overbought dia. Tapi dia punya momentum sangat tinggi. Kekuatan minat belian tu tinggi. Mampu tak? Okay, kalau intraday, kita bolehlah berani untuk try lagi.
Maksudnya boleh win, mungkin dapat 3B ke untung kan. Kalau kita masuk sharp entry lah, tengok minit kecil lah. Untuk swing agak bahaya. Sebab dia dah sampai overbought dah. Untuk intraday boleh. Untuk swing tunggu turun dulu baru masuk. Asalnya dia akan turun sebab dah atas kan. Ni line tag dia adalah strong resistance dekat 525. Line tag 20 candle sebelum. Kalau waktu berjaya sekalipun dia melepasi, dia ada satu lagi resistance tinggi dekat 550. Mungkin dia boleh pergi sampai 550 pasti dia dah penat Dia penat lah. Dia akan turun dulu. Masa tu kalau nak play safe tunggu dia turun. Kalau berani boleh masuk, jaga support. Once dia drop 485 ni, cabut lah kat loss lah. Sebab dia dah tinggi. Takut dia turun dulu dekat line ni. Kalau kita stosh dah tinggi. Maaf. Dah tinggi, saya sakit kak semua. Batuk. Okay. Kalau dah tinggi, selalunya dia turun dulu Dia naik, dia turun, dia main kat area sini dia. Sebelum dia naik semula lah Dia ada momentum. Okay, kalau sebenarnya ikutkan dia round di bottom. Kalau kita tutup semua ending. Okay, pasal ni saja. Pasal ni saja. Nak exit je. Okay, pasal ni kita buat ni. Lengkuk ni. Kita tahulah dia boleh pergi sampai harga sini, area sini. Dan dia akan buat lagi projection harga naik tinggi. Kita tahu dia akan buat tu, tapi kita tengok oscillator dia dah tinggi. Nanti swing lah balik bila harga dah turun. Memang dia boleh pergi Astronic ni. Memang boleh swing beberapa bulan. Kalau siapa yang berani tengok portfolio dia dalam keadaan merah. Sebab dia tahu dalam beberapa bulan, 3 bulan, 6 bulan dia akan naik. Stay. Tak kisahlah merah tak merah. Tahu lepas ni akan naik juga counter ni. Saya nak takut apa. Tapi siapa yang dah tengok, kita tengok dalam daily dia dah sampai kat overbought. Memang perlu berhati-hati. Kalau yang intraday tak apa. Dia boleh masuk minit kecil. Apa tadi saya nak buat? Ni kan. Sejauh mana dia turun, sejauh itulah dia akan naik. Kalau round di bottom ataupun cut handle. Jauh mana dia turun, sejauh itulah projection price dia naik. So, kalau dia turun dalam 53, so dia naik pun dalam 53. Sampai kat sini lah. Betul lah tu Ini pun kalau ikutkan resistance dia yang dulu. Sini. Area sini. Nampak tak? Sini kan dia punya, kalau kita buat kotak. Ini adalah resistance yang dulu. So dia mungkin akan pergi sampai sini kalau kita swing. Dia akan dalam ni kalau dia berjaya sampai 55 sen, nanti kalau kita swing mungkin dia boleh pergi sampai 80 sen. 80 sen ni tak tahu berapa lama. Tak tahu berapa lama. Adakah bulan Julai 2022? Dia kan bergerak, bagi space untuk dia naik kan. Memang ada kadang-kadang counter dalam sebulan pun dah turun boleh pergi, tapi secara selalunya kan dia ambil masa lah dia nak bergerak naik atas tu. Contoh kalau kita draw ni kan, kita nampak dia macam penat. Mungkin dia naik, dia turun, dia rebound balik, dia try touch, jatuh. Dia pergi balik, jatuh, rebound balik, dia zigzag tu dia mungkin drop balik. Dan at last macam-macam pun dia akan pergi carilah harga tu balik. Macam tu. Tak tahu nak kata September ke Julai ke. Kalau laju ini terus sampai, tak perlu dah ni. Dia sampai terus. Setelah Jun dah sampai. Atau berkata sini tu pun naik. Dia sampai sini, dia spring. Pump. Terus naik dalam masa sebulan. April dah naik. Tak tahu Yang ni more to investor lah. Siapa nak masuk boleh tahan 6 bulan macam tu. Nak bagi dia sampai TP 80 sen.
Tengok mau tempoh dia selalu dalam jarak ni. Berapa lama dia ambil masa? Berapa lama dia ambil masa? Ada tak tempoh masa? Ni 65 hari je. 65 hari. 2 bulan lah. 2 bulan lah. Lebih kurang. Bila dia dah naik kat area sini, dia ambil masa 2 bulan untuk naik ke atas. Contoh. 2 bulan. Katalah Mei. Ini contoh je. Bila dia sampai kat sini. Sekarang dia kat mana? Kat sini lah. Kat sini. Kat sini. Yang sebelum ni dia sampai sini. Dia turun sampai bawah situ. Dia naik. Dia touch dekat harga 550. Dia turun sampai 380. Lepas tu naik. Tengok ni. Dia jahat dia. Dia sampai 550. Dia boleh buang sampai ke bawah ni. RM3.15. Lepas tu daripada 3.15 sen tu dia naik. Naik tak reti nak turun lah. Sampai 6 kupang. Sampai 100%. Daripada Disember dia naik 1% sampai 26 Januari. Dalam masa sebulan. 100%. Lepas tu dia turun sekejap. Dia buat balik perangai dia. Februari sampai Mac lah. Sebulan kemudian dia naik lagi. Mungkin 50% lah ni. Tengok sikit berapa persen. Turun naik semula. 30%. Yang first dia drop naik sampai sini 103%. Okay. So kita bimbang. Dia touch harga 550 dia buang sampai 33. Dia tak mungkin lah dia buang sama sebiji macam ni Mungkin agak kejam. Mungkin dia akan rebound kat sini lah. Dan dia akan naik. Okay. Kita takut dia buang dulu. Dia naik. Kalau dia terus naik tak apa. Maksudnya dia naik. Dia touch dekat yang hijau. Dia turun dekat yang kuning 485. Terus touch balik yang atas ni 590. Turun 550. Lepas tu dia pelan-pelan naik. Pergi 80 sen. Okay lah macam tu. Pergerakan dia overall uptrend. Overall uptrend macam ni. Channel mana channel? Ni. Okay, kalau dia bergerak dalam channel naik atas tu tak apa. Jangan dia bocor dia pergi turun sampai bawah tu tak sedap. Dia rebound sini, dia jatuh area sini tak apa lagi. Area channel. Nanti buat channel buang semua lukisan. Ni. Buat channel. Tengok dia bergerak dalam channel uptrend ke dia bocor. Faham tak? Kau tak faham. Ni. Kata kita nampak ada potensi. Dia breakout dekat sini. Kita pun masuk untuk swing lama. Kita nak pergi ke 50%. Kata kita nak swing. So kita kena buat channel. Tanda. Lower dia. Lepas tu tanda lah beberapa candle. At least 2 candle kan. Tanda dia. Kalau dia bergerak harga dia dalam channel, okey. Yang ni nampak dia tak bocor lagi, dia boleh pergi lagi atas. Kita buat channel baru lagi. Buat 2 candle. Okey, nampak dia memang naik sikit-sikit Dia naik sikit-sikit tu sebenarnya. Naik sikit-sikit. Okey, nampak sampai kat sini dia still upper channel. Lepas tu tiba-tiba dia drop. Dia drop kita buat ni lower ni downtrend channel. Ni sebab dia sampai sini wick dia. So kita tengok okey. Dia sekali tu je wick dia jatuh. Lepas tu dia buat dekat sini. So kita ubah. Kita tengok bila masa dia nak lagi turun ke bawah ke. Dia breakout. Tengok sini dia breakout. Dia breakout dia buat lagi satu channel uptrend. Okey, kita dapat berapa
kita tengok berapa candle kita ada sentuh. Yang ni sebab dah berlaku, kita tahulah dia dekat sini. Masa kita trade tu kita tak tahu dia punya lower channel ke dia upper channel kan. Tapi once kita dah dapat apa candle kita yang swing ni, buat channel. So kita tahu dia dalam channel. Once bocor kena keluar. Selagi dia dalam channel, right je. Yang ni pun sama nanti. Taklah ni kacau buang sat. Okey. Channel yang saya maksudkan. Kalau kita nak swing, buat dia dalam channel. Selagi dia walaupun dia drop, dia duduk dalam channel. Right. Swing saja. Kalau ni macam ni kan. Macam ni. Kita tak dapat lagi dia punya apa dia. Kita expect apa channel dia dekat ada resistance sebelum ni lah. Dalam kotak ni. So kita buatlah dia punya apa channel ni kena sini. So kita konon-konon ini adalah dia punya middle dia. Sekejap. Kenapa tak nampak line ni? Line tengah nak warna putih. Ni. Sekarang ni kita tengok dia duduk main kat middle channel. Dia nak pergi cari apa channel. Ni dia touch middle channel. Dia berjaya breakout. Dia pergi naik atas. Lepas tu nak tak berjaya. Dia turun. Bocor. Cari lower channel. Lepas tu next day. Tiba-tiba terus get out ke apa ni terus sampai harga ni. Oh no. Dia tutup harga sini. Okay. So tutup harga ni. Esoknya dia buat doji. Lepas tu jadi reversal. Dia naik atas middle channel. Dia cuba nak cari apa channel. Selagi mana dia duduk kat channel atas ni, swing je. Kalau yang tak tahan, dia dah bocor ada lower channel, cabut. Okay. Ni kan kita dah buat channel. Kita ada line. Bocor line tu cabut lah. Keluar. Kalau ni nak swing lama tu, yang nak swing lama, pasanglah channel ni. Kita alert bila dia bocor je lower channel keluar. Tak mungkin nak mampu takut dia buat downtrend. Macam tu lah swing. Selagi dia ni walaupun dia drop, harga macam teruk gila. Okay. Dia drop katalah dia dah bocor middle channel, dia drop sampai 14% dalam kita punya portfolio drop. Tapi dia still dekat upper channel. Boleh lagi right. Once dia dah bocor kat sini, cabut lah. Contoh. Itu contoh kalau kita nak ride berbulan-bulan. Kita boleh buat channel. Kita kan guna daily. Buat channel. Ride je channel tu. Ride je channel tu. Kita swing. Kita swing. Kita mestilah nak ambil harga yang sedap Kata kita ambil harga 485. Okay. 485 ke. Katalah kita ambil harga berapa-berapa lah. Kita rasa dia naik lagi. Kita tak percaya dekat yang ni. Volcano ni. Tak percaya. Kita rasa dia akan naik lagi, cari atas tu. Okay, fine. Boleh buat lagi satu. Channel trend yang macam ni. Tunggu tengok harga dia pergi naik atas mana. So nak right channel tu pula. Ini jadikan channel yang kedua. Ini support satu, ini support dua. Bocor support dua, cabut. Boleh juga. Trade menggunakan channel. Okay je untuk swing. Swing tak ada masalah. Kalau intraday nak cepat, tak ada masa nak tengok sangat masalah ni. Perlu juga ada satu, kebolehan baca candle. Lepas tu dua, kebolehan baca volume. Okay, tiga, mungkin menggunakan indikator. Okay, menggunakan apa-apa indikator lah. Okay, contoh tadi BB. Middle BB dengan upper BB. Dekat middle BB, TP upper BB. Duduk lower BB, TP middle BB. Atau pun guna cross. cross. Dia lambat pula indikator. Ni line traffic light ni. Selagi mana duduk atas line ni, biar je right. Sampai dia bocor, ada tanda exit kat indikator ke,
ada tanda cross ke bawah ke, okey, line merah cross bawah kuning cabut. Okey juga, tak kisah teknik apa pun janji menjadi sudah. Okey. Naked chart tak naked chart, channel tak channel, trend line tak trend line, support resistance ke, supply and demand ke, apa-apa saja. Okey, masa cuti dah boleh draw, tak adalah draw berserabut macam ni. Nanti blur yang mana satu, saya tunjuk contoh saja. Boleh buat channel. Okay, boleh buat projection price. Sebab kotak sini tengok berapa banyak dia turun, berapa banyak dia naik. Boleh guna ni. Cup and handle yang besar ni. Nak swing 6 bulan. Suka hati. Berapa banyak harga turun, sejauh mana turun, sejauh itulah dia naik. Boleh juga nak TP kat mana 8820. Okay. Tapi ambil masa lah. Takkanlah cepat sangat nak naik harga sampai 80 sen. Sekarang baru berapa puluh sen. Okay. Yang kalau intraday dah biasa ataupun short term 2-3 hari swing saja. Okay, swing 3 hari profit, 3 hari take profit. Boleh tengok lah. Saya dah bincang menggunakan indikator. Banyak video saya. Okay, boleh tengok. Alright, kita pergi. Kita nampak dia sekarang ni overall nak cerita conclusion dia. Conclusion dia, elektronik ni memang counter ada momentum. Kalau nak intraday boleh kena hadap screen. Kena cepat. Kalau nak swing, nampak gaya dia dah sampai overbought. Mungkin boleh tunggu dia turun dulu baru entry. Lepas tu buatlah trading plan. Dekat mana support, dekat mana resistance. Contoh support dia dekat 485. Resistance mana kita nak 550 nak TP ke ataupun kita nak TP dekat mana-mana resistance yang kita rasa kat sini ke 590 ke ataupun kita nak TP sejauh 80 sen. Tu pulang. Okey, kita beli masa dia dekat bawah sebenarnya. Sauk masa dia dekat bawah ni bila dia cross up dekat Colaitic. Kita nak TP bila dia dah sampai dekat area merah. Sekarang dia tengah merah. Kalau ikutkan kita tak sauk kat sini lah. Kat Volcano nanti terbakar duit kita. Kalau nak swing. Tunggu dia turun dulu. Dia cross balik naik atas baru masuk. Memang dia boleh pergi. Dalam masa berbulan dia akan naik juga harga tu. Cuma kita takut dia buat perangai yang macam dia buat bila bulan Disember tu Dia turun daripada harga 550 dia turun sampai 335. Lepas tu dia naik sampai 80 sen. Kita takut dia buang dulu lepas tu baru dia naik. Sebab dia dah sampai dekat gunung berapi nampak Dia sampai gunung berapi. Dekat sini sampai gunung berapi dia turun sebab bukit Junam. Lepas tu baru dia naik. Okey, tengok kat sini pula. Gunung berapi dia bertahan lama pula. Mungkin ada peluang juga kat situ. Nampak? Okey, tak semestinya kan? Tak semestinya. Cumanya, tak semestinya nak kata Volcano tu tak semestinya kena terus cabut. Tapi kena berhati-hati. Sebab tengok kat sini, walaupun Volcano, dia mampu lagi naik sampai atas lagi. Dia tak turun pun. Okey. So, kita tengok minat belian semua. Kalau tiap-tiap hari orang tak beli, kita nak jual buat apa? Kita jual bila orang jual Kita beli bila orang ada minat beli. Ni orang semua jual, kita pergi beli. Orang beli, kita pergi jual Tak kena tu, lepas tu pelik. Jual je harga naik. Dah orang tengah duk beli. Harga naik lah. Okay. Demand ada. Harga naik lah. Okay. Kalau dah orang tak sell. Dia supply Semua orang supply. Harga jatuh lah. Ramai orang nak menjual. Sikit orang nak beli. Harga pun jatuh. Kalau ramai orang nak beli, sikit orang nak menjual, harga naik. Macam tu lah. Kena tengok lah juga. Dan catalyst yang lain. Okay, macam ni. Kalau dah lama-lama dia turun. Ni lama-lama dia buat kawah. Memang dia akan naik lah. Ni lama-lama dia buat kawah. Ke barangkali dia nak naik lah. Okay. Dia tak akan drop jauh sangat lah. Dia drop. Boleh start swing. Cuba tengok market depth. Cuba tengok catalyst. Ada catalyst apa-apa tak? Elektronik ni nak naik.
Sebab kita tengok dia memang boleh pergi sampai 80 sen. Cumanya kita nak tahu sharp entry dia berapa. Sebab sekarang tengok dia sampai dah area dekat overbought. Tengok stosh. Okay, stosh sampai ke overbought. Kan kita takut kan. Macam ni. Stosh overbought. Mungkin tunggu dia turun sikit baru kita masuk lah. Tunggu dia turun sikit baru masuk. Tanda siap-siap ni support, resistance. Ni support dia 485. Mungkin dia turun, dia naik, dan dia turun sikit, dia naik lagi. Lepas tu buatlah channel. Okay. Ada peluang boleh masukkan dalam watchlist. Sebab dia kalau once dia naik, dia boleh pergi jauh. Sampai 100%. Okay. Sampai 100%. Sekarang dia naik daripada kejatuhan dia berapa persen dah. Dari sini. Ni dia drop. Dia dah naik sampai sini. 60%. Siapa yang beli kat area bawah ni lah. Dah 60%. So adakah orang start menjual ataupun orang akan pergi sampai 100%? Allah. Okay, yang ni yang saya nak tarik ni. 100. 100% dia kat mana? Ini dia punya bawah 100. Adakah dapat 100% balik? Dari sini Alright, kita tengok. Kalau sini sampai sini dah 111%. Ni ya, resistance sebelum. Mampukah dia pergi sampai 117% tu? Maksudnya sini dia turun, dia takkan naik terus direct kan. Dia akan zigzag naik sampai sini. 680, 685, 690 untuk dapatkan dia 100%. Okay, kita tengok Fibonacci Fibonacci extension. Ini low, high dia pergi, ambil lah ini high dia pergi, ini bottom. 161 kat mana? Oh, sini. Harga 725. Ui, tinggi sangat. Okey, 7 mungkin terlampau tinggi. 127 650 lebih logik lah. 650 ni lebih logik lah dia nak pergi 100% dekat 595. Okey. Ada 590. Alright. Kita tengok resistance dia yang ni yang tanda 550, 590, 650. Okay, nak right, rasa support 485. Bocor 485 cabut. Sebab seterusnya dia akan pergi 385. Seterusnya akan pergi 280. Ini support besar dia. Ini major support lah. Okay, lain tu kita boleh guna support lain lah ya. Sini kita ada tanda ataupun kita kena Fibonacci 430, 460, 485 sebagai support dia. Selalu orang kata habis support bocor. Support ni ya, maksudnya sama ada support gancat yang semua bocor ataupun support Fibonacci. Maksudnya ni katalah harga sekarang 525, lepas tu 510 bocor. Okay, net support dia 50 sen bocor. Net support ni 485 bocor. Lepas tu net support 460 bocor. Sampai 5 support bocor tak keluar-keluar lagi. Itu orang kata just habis semua support bocor tak keluar-keluar. Support kalau kita guna apa? Apa ni? Channel lower channel dah bocor tak keluar-keluar. Dia kena mesti ada turning point kita dekat mana kita nak keluar. Takkan kita nak membazir kita punya duit sampai 10%, 20%, 30% tak keluar-keluar lagi. Semua support kita kena buat. Sama ada support kita buat trend line, sama ada support kita garis guna tengok candle mana banyak touch, sama ada kita guna Fibonacci, sama ada kita guna chart pattern. Semua ada support.
Kita guna Bollinger Band ada support. Kita guna EMA 7 boleh dijadikan support. Kalau dia bocor EMA 7 kita cabut contoh. EMA 5 boleh dijadikan support. Bocor EMA 5 kita cabut. Boleh. EMA 10. Bocor EMA 10 cabut. Bocor ataupun kena EMA 20. Selagi mana candle atas EMA 20 kita nak swing. Bocor EMA 20 cabut. Selalunya EMA 20 tu dia memang bullish dan bearish Dan atas 20 bullish, bawah 20 bearish. Itu yang simple lah. Kalau nak yang strong support dekat 50, EMA 50. Contoh yang guna EMA. Okay, terpulang pada kita punya style. Kita punya, kalau orang tanya yang mana? Senang. Memang yang senang indikator lah Kita guna EMA. Yang ni semua tak kerti. Nak tarik sendiri tak kerti. Nak buat tak kerti. Tak dapat nak imagine nak tarik yang mana. Ini semua blur. Guna EMA je, pasang EMA contoh berapa EMA kita nak. EMA yang terdekat mungkin EMA 7. Atau nak yang 5 hari je, 5 candle saja. Pasang EMA 5. Bocor 5 candle sebelum lari. Ataupun 7. Selalu orang guna EMA 7. Okey, selalunya orang guna EMA 7, EMA 21 ataupun EMA 20. Ataupun kalau orang yang guna MA 10, MA 20, MA50, MA100. So jadikan tu sebagai support dan resistance lah Kalau dia dekat MA ataupun MA50, resistance dia atas dia boleh kita kata macam mana macam mana nak kena tunjuk MA sekejap. Lukisan tutup. MA saja. Contoh ni line-line EMA Siapa yang tak tahu apa-apa, tak kisah ni kita boleh buat sendiri line EMA ni. Contoh EMA ni bocor, kita tak keluar lagi. EMA ni bocor, kita tak keluar lagi. EMA ni bocor, kita tak keluar lagi. Sepatutnya dah kena keluar lah Lepas tu net yang ni dah jadi 50. Net 100. Kalau 100 50 bocor, 100 bocor, maksudnya dia jadi downtrend. Okay, sekarang ni dia still uptrend. Overall uptrend Sebab atas 50, atas 20. Okay, so yang ni dia punya SMA 200. Selalu counter melepasi SMA 200, dia counter uptrend. So dekat mana support kena jaga? Dekat mana? Dekat sini. Allah. Mari balik lukisan. Okay, ni 425. Adakah kita nak jadikan 425 tu sebagai support kita? Sekarang harga adalah 525. 425. Berapakah kerugiannya kita sudah alami kalau bocor? Katalah kita masuk harga katalah ni 505 contoh Alamak. Sampai 425 tu tak ada kala-kala. Delete semua dulu lah. Kacau. Okey, sekejap. Masuk 505. Bocor sampai kita tunggu ni sampai ni 16%. Lepas tu bocor SMA 200 baru keluar. 19% kerugian. Sanggup ke? Tapi selalunya kalau dia dah bocor SMA 200 dia akan buat downtrend lah. So far dia baru je uptrend dan kita boleh swing lama. Kita dia akan boleh swing sampai 80 sen. Nak tunggu entry, nak tunggu harga murah, mungkin boleh tunggu diskaun dekat harga ni lah. Dekat EMA yang merah ni Merah EMA 5 Ini saya buat based on candle 5. Purata 5 candle. So bocor EMA 5, bukan bocor, kita beli kat EMA 5. Mungkin harga, tunggu mungkin harga EMA 5 tu 480. Mampu ke dia turun kat 480? Nampak macam tak turun Kalau dia tak turun, sebab volume masih ada, mungkin kita boleh tunggu dekat support 495 contoh. Okay, so jadikan bawah candle ni sebagai support kita. Okey. Kata kita masuk 495. Okey.
Bawah 485 kena keluar. Yang ni yang betul-betul jaga ni lah tak nak rugi besar. Kalau yang mampu tanggung sampai sini, sampai line kuning, selagi tak bocor line kuning, maksudnya selagi tak bocor harga 46 sen, dia tak keluar. Dia beli kat edit 495. Harga jatuh sampai 46 sen. Dia dah rugi 8 sen, dia tak nak jual. Selagi mana dia percaya candle tu akan rebound dekat line kuning. Area line kuning So, dia right je. Boleh je. Kalau kita guna line-line sahaja pun boleh. Terpulang cara masing-masing. Ini paling mudah lah menggunakan line-line EMA ataupun MA. Mana-mana pun boleh. Moving average okey, exponential average pun okey. Cumanya exponential moving average lebih laju, moving average lebih slow. Okay. Tapi dua-dua pun okey. Alright. Saya stop sini dulu. Okay, sebab saya terlampau cakap banyak sangat dah. Ada beberapa teknik lah tadi lah macam mana nak masuk semua tu. Okay. Counter-counter dah tahu. Sila study sendiri. Ada 3 hari cuti. Boleh ambil mana-mana counter ni SNC ke Tafi, Time, Atronic, Amico, Cincin. Ini daripada volume in. Yang tadi ambil lah beberapa sektor. Contoh pemprosesan ambil 1 ataupun 2. Communication ambil 1. Perkhidmatan ambil 1. Tanda lah dekat ni. Buat je list siap-siap. Okay, nanti kata Isnin tu dia naik industri pemprosesan. Kita tahulah counter kita yang mana. Okay, ambil masa study. Okay, saya dah tunjuk beberapa counter. Cara-cara nak study. Okay, kita boleh asas skill kita lah. Hanya tengok mana satu yang menjadi. Yang channel ke, yang support resistance ke, yang kotak-kotak ke, chart pattern ke, EMA ke, apa-apa saja lah, collect itik ke apa benda. Tengok mana satu yang menjadi yang paling berkenan dengan kita. Tak kisah. Cek teknik candle ke, teknik apa-apa saja, market depth, semua tak salah, semua betul. Okay. Okay, itu saja yang kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa untuk pergi ke Telegram Game Borak Saham. Alright, kita jumpa di sana. Saya dah jual indikator dan screener. Indikator ada 13 semua. Screener ada 4. Okay, dah ada perbincangan dalam grup. Okay, kita ada support group, kita ada library, nota-nota dan juga nota video-video saham. Kita ada meeting. Meeting tu tak boleh nak janji every week ke every day. Ada masa setiap hari ada meeting pun ada. Ada masa seminggu sekali, ada masa sebulan sekali pun susah nak buat. Okay, kita tengok keadaan lah. Pada sebab saya pun untuk belajar saham, mungkin ada peluang boleh buat meeting, ada tak. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita dalam grup tu sendiri yang handle meeting dia memang ada. Kita nak duduk dalam DBS tu, okay, Game Borak Saham tu lama lah. Dalam family Game Borak Saham tu sampai bila-bila lah kita nak trade. Selagi situ memang akan ada banyak meeting. Bayaran RM100 tu kira sampai bila-bila sampai kita berjaya semua kita berjaya. Okay, berjaya menjadi saham sebagai kita punya source of income lah untuk semua orang berjaya buat duit. Okay, itu kita punya misi lah. Kita nak jadi, kalau kita target ada modal RM5,000, kita nak kembangkan jadi RM10,000. Ada RM10,000 nak jadikan RM20,000. Ada RM20,000 nak jadikan seterusnya sampai semua orang berjaya. RM100,000, RM200,000, RM1,000,000. Ya, kita target bukan kejap-kejap, bukan sebulan 2 kita nak pergi bertahun, kita nak bertahan selagi boleh lah. Sampai kita ketua lah. Ya, sampai kita mati lah, senang kita. Kita nak bertahan dalam saham ni. Alright. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.